Baik, bertemu kembali dalam Person SY, masih lagi membincangkan tentang Hari Ibu hari ini, keseimbangan keluarga dan kerjaya bersama dengan Yang Berhormat Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Kalau kita melihat kepada penerangan YB tadi, Zahira, kita dapat lihat inilah posisi yang tepat sebagai Timbalan Menteri dengan hujah yang berkaitan dengan kekeluargaan, nampak dari hati itu sebenarnya. Kalau saya bercakap tentang Barisan Harapan, bukan sahaja YB ini sebagai ibu, tetapi juga sebagai wakil rakyat. Dan kini sebagai Timbalan Menteri. Tugasnya makin besar dan juga bebannya sedikit lebih banyak daripada sebelum ini. Jadi kalau kita melihat, YB anaknya 12 orang, cucu 17, dengan rakyatnya di kawasan begitu ramai dan juga ingin melayan ataupun memberi khidmat kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi YB, kesibukan itu bagaimana? Sebab ibu dekat luar sana dalam tempoh PKP ni, anak baru 2 orang dah penat, dah lelah dan sebagainya. Tapi baru duduk 1 jam, baru nak rehat. Tak boleh rehat dah. Tapi YB difahamkan tak ada orang gaji juga, pembantu rumah. Jadi YB mungkin boleh komen sikit perkara ni. Ya, terima kasih Hafiz. Dalam kita mengendalikan rumah tangga ini, yang pertama sekali kita kena tahu apa matlamat kita mendirikan rumah tangga. Rumah tangga itu kita dirikan kerana rumah tangga itu adalah sebahagian daripada ibadah sebenarnya. Ini dalam Islam kemuliaannya sangat tinggi, ya. Dan apabila Allah anugerahkan kita menjadi ibu, sebenarnya itu adalah tugas yang sangat mulia, Ira, yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadi apabila kita rasa, apabila kita tahu bahawa tugas ibu ini adalah tugas yang mulia, kita laksanakan dengan sebaik mungkin, dan kita kena sentiasa berbincang, terutama dengan suami. Peranan suami sangat penting. Sebab suami adalah ketua keluarga. Dalam membentuk sebuah keluarga yang bahagia, suami menjadi panggil ketua, isteri ini adalah pembantu utama dan anak-anak ini adalah pembantu kita. Jadi dalam konteks apa yang ditanya oleh Hafiz tadi, macam mana saya mengendalikannya, saya membahagikan masa saya dan bersama dengan keluarga, iaitu kita kena atur masa kita. Kalau contoh dalam tempoh PKP ni, masa terbaik untuk latihan anak-anak kita. Contoh, kalau di rumah, kalau masa saya anak-anak kecil, sekarang dah anak dah besar, Ira, anak kecil-kecil dulu, saya bahagikan jadual anak-anak saya. Sebab saya ada 9 orang anak perempuan. Jadi saya bagikan, yang anak yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kita buat jadual di rumah. Anak yang pertama tolong Umi masak di dapur. Anak yang kedua tolong Umi basuh pinggan. Anak yang ketiga tolong Umi sidai kain. Anak yang ketiga mungkin tolong Umi kemas di depan laman rumah ke ataupun di ruang tamu. Maknanya masing-masing tu ada dia punya jadual masing-masing. Kemudian esoknya kita tukar. Anak yang pertama tukar tugas lain. Kalau tidak dia minat satu tu je, minat basuh pinggan sampai habis, teruklah kita. Jadi kita nak perbagaikan kemahiran dia. Yang lain tak nak buat pula. Ya, dan sebelum kita kena beritahu kepada dia. Ini sebenarnya latihan kemahiran hidup. Sekarang kan ada subjek kemahiran hidup di sekolah. Anak lelaki seorang. Tugasnya apa? Biasanya anak lelaki ni kena buang sampah, kena kerja yang berat-berat, angkat barang, benda yang berat. Jadi maknanya kita kena bagi latihan. Tempoh PKP ni adalah musim terbaik untuk kita biasakan anak kita dengan kerja-kerja kemahiran hidup. Sangat penting. Contoh macam mana nak kupas bawang, macam mana nak potong sayur, macam mana nak siang ikan, ayam, macam mana nak masak. Maknanya semua anak lelaki perempuan kita kena bagi kemahiran. Contohnya saya pernah ajar masa anak saya kecil dulu, umur 7 tahun, macam mana gosok baju. Saya ajar dia gosok baju sekolah sendiri. Mulakan di mana, suhunya macam mana cara nak gosok yang betul. Jangan letakkan anak kita semua mengharapkan ibu buat. Nak basuh kasut pun mak buat, nak gosok baju pun mak buat. Itu memang menjadi beban kepada kita. Kita kena biasakan anak buat kerja ni. Sebab saya tengok bagi orang yang kadang-kadang dia ada pembantu rumah, dia tidak atur ke keluarga dia, anak dia jadi malas. Semua mengharapkan pembantu yang buat. Benda nak goreng telur pun pembantu yang buat. Nak basuh kasut sekolah pun pembantu yang buat. Sedangkan kita perlu bagi skill ke anak-anak kita supaya dia tahu macam mana nak kalau dia duduk asrama, dia tahu yang diri dia sendiri. Jadi itu latihan yang perlu dibuat. Jadi apabila kita buat macam tu, saya jadi tak penat. Saya jadi sama happy. Kita kerja tu sambil-sambil itu kita berzikir, sambil-sambil itu kita cerita. Dan setiap kali anak tolong kita kena ucap terima kasih.
Terima kasih tolong Umi. Suami kita tolong kita, terima kasih. Menunjukkan penghargaan tu sendiri, ya, Penghargaan. YB? Jadi ucapan yang selalu ada dalam keluarga, ucapan terima kasih kena ada. Terima Itu rahsianya. Terima kasih. Dan begitu juga kalau kita ada tersalah, kadang-kadang dalam komunikasi dan keluarga, kadang-kadang ada juga tersalah yang boleh mungkin suami terasa hati, kena sentiasa minta maaf. Saya hampir setiap hari minta maaf dengan suami. Kadang-kadang suami tanya tak ada salah apa. Tapi dah menjadi kebiasaan dah sentiasa minta maaf dengan suami. Ada orang Ira minta maaf ni nanti raya. Oh, setahun sekali je lah Setahun maknanya. sekali. Lama nak raya ni, nak tengok Lama raya lagi nanti. lah nak minta maaf dengan suami, dengan mak ayah. Jadi kita kena hidupkan dalam keluarga kita sentiasa berterima kasih, sentiasa meminta maaf antara ahli keluarga. Ya. InsyaAllah kita akan rasa happy. Anak kita tidak menjadikan beban. Anak tu bukan jadi beban. Dan satu lagi yang saya selalu amalkan, doa. Doa. Setiap kali anak ada, saya akan sentiasa doa. Setiap kali solat doa untuk anak-anak. Supaya Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan anak kita yang anak yang terbaik. Sebagaimana doa yang kita amalkan, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insya-Allah kita doa semoga pasangan kita, anak-anak kita menjadi penyejuk kepada mata hati, dan supaya kita semua jadi pimpinan bertakwa. Dan dalam keluarga ni kena hidupkan, kalau dalam masa PKP ini adalah sangat yang terbaik. Kita hidupkan solat berjemaah, kita hidupkan makan makan berjemaah, ya, makan bersama, tarawih berjemaah. Sentiasa hidupkan salam, Hafiz. Jumpa walaupun baby, cucu yang kecil, kadang dia tak pandai lagi jawab salam. Dia bangun daripada tidur, kita terus bagi salam. Assalamualaikum. Walaupun dia tak, ini salam itu doa. Salam sejahtera. Sejahtera. Saya rasa maknanya budaya hormat menghormati ini perlu diikat walaupun dalam keluarga non-Muslim. Mungkin keluarga non-Muslim ada cara yang berbeza. Tetapi maknanya kita mesti ada penghormatan antara ibu, ayah, anak, datuk, nenek. InsyaAllah wujudkan kasih sayang. Apabila kita mengamalkan cara hidup yang betul, yang baik, InsyaAllah tidak ada keganasan sebenarnya. Itu daripada apa yang YB jelaskan tadi, apa yang boleh saya rumuskan sedikit lah. Maknanya kita kena sentiasa mengadakan perkataan-perkataan seperti tolong, minta maaf dan juga terima kasih. Ya, Ira. Ini 3 perkataan yang magic orang kata kan. Bentuk-bentuk penghargaan ini yang akan menyebabkan anak-anak lebih bahagia, suami lebih bahagia, isteri lebih bahagia. Akhirnya keluarga yang bahagia itu terbina dengan baiknya. Dan YB menyebut tentang keganasan sebentar tadi. Kita terkait juga dengan keganasan adalah panggilan 15999 iaitu talian Nur. Talian kasih. Talian Nur. Itu Nur kasih. Talian kasih. Saya selalu sebut Nur kasih. Talian kasih 15999. Dan YB akan perincikan berkenaan dengan laporan daripada panggilan-panggilan berkaitan dengan talian kasih itu sendiri. Namun kita akan berehat seketika. Kita belum lagi. Okey, belum lagi. Kita teruskan dulu dengan talian kasih ni, Zaira, berkaitan dengan keganasan tadi. Katanya panggilan yang diterima adalah lebih kurang dalam 70,000. Ya. Daripada 18 Mac hingga 7 Mei 2020, jumlah panggilan yang diterima melalui talian kasih kita 71,681 panggilan. Banyak tu, dan Ya, selalunya panggilan-panggilan ni sebanyak 71,000 ni, apa isu-isu yang selalu mereka adukan kepada talian kasih? Yang kita dapati 60% daripada panggilan itu adalah mohon bantuan makanan sebenarnya. Yang itu. Ya, 45,131 panggilan yang melibatkan memohon bantuan makanan. Dan 23,306 panggilan yang tidak ada kaitan sebenarnya dengan kementerian kita. Lebih kurang 30% panggilan yang tak ada kaitan dengan kerja wanita. Contohnya tentang bantuan di bawah Lembaga Hasil dan Negeri, contoh bantuan prihatin itu, maknanya macam mana nak isi borang, macam mana dapat orang, maknanya yang tak ada kaitan dengan Kementerian Wanita. Jadi Ira, sebab bila dengarkan wanita, keluarga dan masyarakat, jadi mereka fikir macam bila BPN ni pun membantu masyarakat, bantu keluarga, jadi sebab itulah jadinya talian kasih juga mungkin lah kan. Okey, bila bercakap lagi berkenaan dengan kekeluargaan dalam tempoh PKP ni sendiri kan, terutamanya untuk kaum ibu yang tambah lagi sekarang PKPB, perlu bekerja daripada rumah. Sebagai seorang ibu, kalau kita tengokkan dekat media sosial tu, ada ibu-ibu yang dah mula keluarkan status, ini baru 2 hari PKP dah jadi monster. Dah seminggu PKP jadi naga. Dah sebulan PKP jadi naga, monster, tak apa semua lagi. Semua keluar ni dekat Facebook ni kan. Jadi emosi tu sendiri untuk ibu ni kan, macam mana mereka nak
kaum ibu ni nak menangani emosi itu antara kerjaya dan juga untuk menguruskan rumah tangga? Ya. Saya memahami ibu-ibu yang bekerja sebab saya juga bekerja dan dalam berdepan dengan cabaran keluarga, mungkin ada ibu-ibu yang tertekan. Di sinilah perlu kepada kekuatan diri ibu itu sendiri. Jadi sebab itulah dalam berdepan dengan cabaran ini, ibu ni perlu menjadi seorang ibu yang tenang. Tapi macam mana nak dapat tenang tu? Nak dapat ketenangan tu. Nak dapat tenang ini, kita kena banyak hubungan dengan Allah. Kena banyakkan. Sebab itulah sebenarnya tarbiyah melalui Ramadan ni sangat baik. Pukul 4 pagi kita bangun untuk sahur. Ibulah orang yang pertama bangun. Ya, betul. Ya. Kalau ibu di rumah, kalau Hafiz di rumah pun mungkin ibu Hafiz yang kejutkan Hafiz untuk sahur. Ya, maknanya ibulah orang yang berada yang pertama sekali bangun walaupun dalam keadaan mengantuk. Kita bangun, sediakan sahur, makan sahur untuk anak-anak. Jangan bangun masak saja, bangun juga untuk solat. Solat tahajud, solat taubat, solat hajat. Kalau saya hampir setiap hari saya buat solat hajat. Doa untuk keluarga, doa untuk negara. Bukan saja kalau saya sekarang ada kementerian, saya doa untuk rakyat Malaysia. Minta Allah bagikan kesejahteraan. Sebagaimana PM kita berdoa, kita pun kena berdoa untuk kesejahteraan negara. Jadi maknanya kita apabila kita bangun solat, doa, kita solat, kita berdoa, kemudian ada masa sampai itu kita baca Quran. Di sana kita akan dapat ketenangan sebenarnya. Ketenangan. Dan sebenarnya kalau kita atur masa kita mengikut jadual waktu solat, kita akan mudah urusan hidup kita. Allah suruh kita bangun tahajud, kita ditarbiah sebulan di bulan Ramadan bangun sahur, sebenarnya untuk sebagai latihan sepanjang hidup kita supaya kita tak berat nak bangun malam. Apabila kita bangun malam, kita solat, kemudian lepas tu kita boleh baca Quran. Masa tu kita tenang, kita tak ada gangguan telefon, tak ada gangguan jiran, kita tak ada gangguan anak kita dengan Allah. Sujud kepada Allah, mengadulah pada Allah. Jadi ibu-ibu, kalau kita ada tekanan, surahkan diri kepada Allah. Serahkan seluruh masalah kita, minta Allah bantu kita. Sebab Allah yang berkuasa. Jadi apabila kita mengamalkan cara hidup Islam, insya-Allah kita akan rasa tenang. Kemudian apabila masuk waktu solat Zuhur, Asar, kita sembahyang. Sembahyang itu sebenarnya satu rest yang sangat mustahak dalam hidup seorang ibu. Jadi apabila kita sentiasa rapat dengan Allah, mulut kita pula dalam kita melaksanakan kerja rumah, saya suka ajar anak-anak saya sentiasa berzikir. Dalam sambil gosok baju, kita berzikir sambil gini. Kita buatlah lagu-lagu yang boleh menenangkan. Sekarang kan banyak zikir-zikir ataupun kita buka alunan-alunan zikir yang menenangkan. Sebenarnya kita kena wujudkan suasana yang tenang dalam keluarga. Ini sebenarnya peranan penting yang harus dimainkan oleh peranan ibu. Insya-Allah ibu yang tenang ini dia akan melahirkan sikap yang cergas, dan kita apabila kita melaksanakan tugas dengan masyarakat, kita akan rasa mudah sebab kita tak ada tekanan dalam hidup. Ini rahsia dia. Itu yang kita nampak dekat situ sebenarnya untuk mendirikan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah juga, ketenangan itu perlu melalui sifat-sifat ditanamkan dalam setiap ahli keluarga itu sendiri. Macam tadi YB ada menyentuh berkenaan dengan penjadualan. Betul. Setiap anak diberikan jadual untuk buat yang bagaimana kan. Jadi bagaimana pula untuk ibu yang bekerja di depan rumah ni? Sebab kalau kita dekat pejabat, contohnya masuk 8.30 pagi, 5.30 petang baru habis dan kita ada masa 1 jam untuk berehat kan. Jadi bagaimana untuk ibu-ibu ni mengatur jadual? Tapi YB akan jawab soalan tu selepas kita berehat seketika. Kita kembali selepas ni, jangan ke mana-mana.